أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin disambung huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-185 itu. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, rubbama dallahumul adabu ala tarki talabi i'timadan ala qismatihi wa ishtighalan bi zikrihi an mas'alatihi. Ada kalanya seseorang arif terdorong oleh rasa adab dan menyerahnya kepada kebijaksanaan Tuhan. Ia tidak minta apa-apa kepada Tuhan kerana berserah dan merasa puas dengan bahagian pemberian Allah dan kerana sibuk berzikir hingga tidak sempat minta-minta. Jadi sudah dijelaskan kalam hikmat ini pada kuliah yang lalu, bahawa perkara utama yang nak dibahaskan, yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atha menerusi kalam hikmat ini ialah mengenai hal-hal tertentu yang berlaku kadang-kadang. Yang kadang-kadang berlaku melibatkan golongan yang dinamakan arif. Yang sudah saya jelaskan tentang siapa orang arif itu. Jadi apa yang melibatkan mereka ini, yang mana perkara ini berlaku bukanlah selalu, berlaku kadang-kadang, dan berlaku pula bukan pada semua orang pada golongan arif ini, iaitu mereka meninggalkan berdoa dengan erti tidak berdoa. Tidak berdoa dengan erti bukan dia tidak mengharap kepada Allah, dia tidak minta secara nyata dalam bentuk doa seperti yang kita sebut. Jadi tindakan mereka ni yakni tidak berdoa ni, tidak minta secara langsung, tidak minta secara langsung hajat-hajat dan keperluan mereka ni, tidak berdoa secara langsung dengan erti mereka ni memilih untuk mendiamkan diri dan berserah kepada Allah. Tidak dalam bentuk mereka minta dengan Allah, bermohon kepada Allah dalam bentuk doa-doa.
ungkapan-ungkapan doa seperti yang kita sedia maklumlah. Dia tak buat macam tu. Dia lebih suka mendiamkan diri dan bersuah kepada Allah. Jadi sudah saya jelaskan perkara ini dari beberapa sudut, dan saya nyatakan bahawa kenapa, atas sebab apa mereka ini bertindak seperti itu. Jadi dijelaskan dalam kalam hikmah ni, sebabnya dinyatakan i'timadan ala qismatih, iaitu kerana yakin kepada pembahagian yang sudah pun ditetapkan oleh Allah sejak azali. Jadi hati mereka ni banyak pandang ke situ, dengan pandangan keyakinan bahawa segala perkara itu sudah ada takdir dan ketetapannya, sudah pun ditaksim, dibahagikan oleh Allah. Orang ni akan dapat banyak ni, dia akan dapat benda ni banyak ni. Orang ni dia akan dapat banyak ni, benda ni akan dapat banyak ni. Sudah ditetapkan. Jadi hati orang arif ni di kala itu dia banyak cenderung kepada memandang hakikat tu. Hakikat bahawa segala perkara itu sudah ada taksimnya, yakni pembahagian yang sudah pun dibuat oleh Allah. Ataupun bahasa lain, memandang kepada takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada setiap makhluknya. Baik, kadang-kadang ada orang keliru. Dia kata inilah inilah Jabariyah. Inilah Jabariyah. Itu silap faham atau tidak faham. Jabariyah ini, kesalahan dia itu adalah bukan atas keyakinan segala-galanya sudah ditakdirkan. Tempat silapnya Jabariyah ni bukan pada keyakinan tu bahawa segala perkara itu sudah ada takdirnya, segala perkara itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu adalah rukun iman kita. Jadi salahnya Jabariyah bukan di situ, tapi salahnya itu mereka ni bila mereka menafikan ikhtiar yang Allah Ta'ala beri kepada manusia ni. Dia kata tak ada ikhtiar ni, Allah Ta'ala, atas Allah Ta'ala belaka. Baik pun begitu, buruk pun begitu. Jadi dia buat jahat pun dia disebut kepada takdir. Jadi rosoknya Jabariyah ni kerana menafikan ikhtiar, usaha manusia yang Allah Ta'ala beri benda tu kepada manusia, yang di situlah adanya hukum syarak. Pilihan kita tu ia ada kaitan dengan akal, kewarasan. Ada akal yang boleh berfikir, kemudian dapat memilih, berikhtiar sebagai sebab musababnya. Jadi bahagian inilah yang dinafikan oleh Jabariyah. Mereka kata tak ada. Atas Allah Ta'ala berkata, baik pun nisbah kepada Allah, buruk pun nisbah kepada Allah. Jadi dia nafikan ikhtiar. Jadi sesatnya, salahnya Jabariyah ni bukan atas keyakinan semuanya sudah ditakdirkan. Bukan juga sesatnya mereka ni disebabkan keyakinan semuanya itu sudah ada taksimnya. Tidak. Dari segi ni bukanlah bahagian silap dia. Bahagian silap dia ni bila dia nafikan usaha kita ni, ikhtiar. Kerana menurut mereka ni manusia ni macam bulu atas angin belaka. Angin nak bawa ke mana-mana pun atas angin lah. Tak ada pilihan sendiri. Dia nafikan pilihan itu. Itulah Jabariyah. Adapun di sini tidak seperti itu. Orang arif ni pertama sekali mereka meyakini adanya takdir Allah, kerana itu rukun iman. Dia meyakini adanya taksim, pembahagian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Semua itu kita namakan takdir, qada dan qadar. Mereka percaya, dan mereka pun menerima hakikat bahawa kita ini perlu berusaha membuat baik dan perlu berusaha meninggalkan keburukan. Mereka ada keyakinan tu, ada kefahaman tu. Cuma dalam kihni ni, pandangan hati mereka ni, pandangan kata ingatan, kecenderungan hati mereka ni untuk mengingati takdir Allah, sehingga mereka terkesan dengan pandangan tu, dan mereka rasa seolah melupakan mereka ini kepada yang lain. Tu bukan mereka nafinya
Bukan mereka menafikan manusia ni perlu berikhtiar, perlu berusaha, mereka tidak nafi. Cuma galik kata orang, keasyikan hati mereka ni memandang pada takdir Allah, melupakan dia. Bukan dia nafikan, jangan salah faham. Lupa galik. Macam kita galik dengan satu benda tu, hak kiri kanan dia tu kita terlupa. Bukan kita kata dia tak ada. Kita tengok galik, duk tengok cerita. Duk tengok cerita-cerita hak menarik lah. Yang menarik perhatian kita galik tengok. Jadi orang lalu kiri kanan ni jadi terlepas pandang. Kita tak tengok dah. Bukan kita kata dia tak ada. Bila kita sedar tengok semula, kita kata ada. Tapi pada waktu dia galik itu, dia lupa waktu tu. Berbeza dengan kelompok Jabariyah ni, hak depan mata dia tolak, tak ada, dia kata. Dia nafikan. Itu. Jangan dia salah faham kat sini. Jadi yang dimaksudkan di sini, kerana berpegang kepada takdir Allah Ta'ala ni, sehingga mereka tidak berdoa ni, kerana mereka asyik memandang ke situ. Pandangan manusia ni tertumpu ke situ, sudah ditakdirkan Allah, sehingga hak lain itu terlepas dari pandangan dia. Sebab tu dia mengambil sikap itu. Bukan dia menafikan manusia ni perlu berusaha, tidak. Kalau dia nafikan itu, dia akan jadi Jabariyah lah. Di sinilah tempat orang keliru. Terutamanya dia mengaji usuluddin saja, tidak mengaji tasawuf. Inilah tempat dia keliru. Jadi pening. Dia nak beza. Mana tasawuf, mana usuluddin. Jadi dia nak beza antara i'tiqad dengan zauq. Zauq ni perasaan, i'tiqad keyakinan. Kalau dalam keyakinan kita tidak ada usaha, Jabariyah. Sekarang i'tiqad ni tetap sama. Allah Ta'ala lah yang maha kuasa, dialah yang mentakdirkan segala-galanya, dan manusia ni perlu berusaha. Ada belaka dalam keyakinan dia tu. Tapi dalam praktisnya hatinya galik, asyik dengan mengingati takdir Allah sehingga lupa bahagian usahanya itu, kerana kuat keyakinan situ. Bukan dia nafikan. Ini perlu dibezakan di sini. Sebab itu orang yang tidak memahami salah belok ilmu tasawuf ni, ialah tempat dia tuduh li tasawuf, Jabariyah lah, itulah, inilah. Dia tak sedar bahawa tasawuf ini terbina daripada penghayatan terhadap tauhid itu, termasuklah keyakinan terhadap takdir Allah, keyakinan terhadap manusia ni perlu berusaha buat baik. Ada semua tu menjadi keyakinan asas kepada orang yang nak menyalami tasawuf ni. Cuma dalam keadaan tertentu ni ada hal-hal tertentu. Ini adalah ehwal nama dia, yakni zauq hati dia. Beza situ. Saya nak ulang balik, saya takut orang keliru di sini. Beza antara tasawuf yang nak diberitahu di sini ni dengan Jabariyah ni. Jabariyah ni dia tolak usaha, dinafikan manusia ni perlu berusaha. Kerana mereka ni hanya terima takdir Allah Ta'ala belaka. Dan mereka buat jahat pun mereka nisbahkan kepada takdir Allah Ta'ala juga. Dari segi keyakinan, segala-galanya ditakdirkan oleh Allah, itu tidak salah. Bahkan itulah sebahagian dari rukun iman kita. Tapi rosok Jabariyah ni, bila mereka menafikan manusia ni perlu berusaha, sehingga mereka beranggapan manusia ni macam bulu ayam yang diterbangkan oleh angin, semata-mata atas angin je, atas bulu ayam tu tak ada benda. Mereka anggap manusia macam tu. Itu Jabariyah. Ahli tasawuf ni tidak. Mereka ada i'tiqad manusia ni perlu berusaha. Cuma dalam keadaan zauq hati dia asyik ni, usaha dia tu kadang-kadang dia terlepas pandang. Kerana asyik cenderung kuat memandang takdir Allah ni. Itu beza dia. Sebab beza antara tasawuf dengan Jabariyah. Jadi Syekh Ibn Athaq kata, kenapa ahli tasawuf, orang arif ni, orang arif, kelompok sebagai yang kita bercakap ni mengenai kelompok orang arif. Sudah diterangkan dulu siapa orang arif. Secara ringkasnya, orang arif ni orang yang ilmunya itu sudah meresap ke dalam jiwanya. Keyakinan tauhidnya itu sudah menimbulkan rasa di dalam hati. Contohnya, kalau kita yakin kepada Allah Ta'ala yang maha menjaga, kesan pada hati dia akan rasa aman dan tenteram hatinya dari kebimbangan. Kita sekarang mungkin tak sampai situ.
Kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa, Maha Menjaga, tapi banyak bimbang kita ni. Jadi bukan tak ada keyakinan, tak ada zuk. Zuk itulah yang menjadikan seseorang itu arif atau tidak. Atas keyakinan, setiap orang ada sebagai Muslim. Tapi keyakinan itu tak teguh molek sehingga membuahkan zuk itu, membuahkan rasa tadi itu. Semua orang yakin bahawa semuanya sudah ada takdir. Orang arif ni atas keyakinan itu menyebabkan hatinya serah bulat kepada Allah. Maksudnya tak berpaut pada yang lain, berserah bulat hati dia tu. Kita ni yakin ada yang takdir, kita percaya, tapi perut kita debur semua. Debur semua, boleh kedok itu kini, debur semua, tapi taklah yakin. Kerana itu tasdik, kita yakini dalam hati, tapi tak sampai tahap ia bubuh dalam hati itu. Itu. Jadi bila tauhid itu sudah berbuah di dalam hati, itu menjadi arif. Dan arif ni banyak tingkatan lah. Itu sebahagian al-kabur, bezanya antara orang arif dengan yang bukan arif. Apabila tauhid keyakinan dia itu, dia sudah berbuah di dalam hati je, membuahkan zauq. Nabi bersabda, zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban. Akan merasai nikmat iman ini orang yang akan merasai zaqa, Nabi kata zauq, akan merasai kemanisannya. Iman ini siapa dia? Man radiya billahi rabban. Orang yang sampai ke tahap sudah mencapai satu derajat ia diamkan redha terhadap ketuhanan Allah. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan arif secara mudah. Jadi yang dibincangkan di sini ni mengenai mereka ni lah kelompok orang arif. Jadi kita mungkin tak sampai situ tu, boleh tahulah benda ni, tapi mungkin tak capai lah. Tapi tak apalah, paling tidak kita tahu, boleh jadi pedoman kita. Dah tidaklah mudah-mudah kita tuduh orang. Bila kita tengok seseorang tu, kita nampak dia ada hajat keperluan, tapi dia tak berdoa macam kita. Kita bila ada hajat, ada keperluan, kita solat hajat, kita berdoa kepada Allah, ajak orang tolong berdoa. Tapi ada segolongan tu mungkin tak gitu. Kita tengok dia menghadapi kesusahan, tapi duduk diam, dia duduk sembahyang, duduk berzikir, dia tak berdoa macam kita buat. Kalau kita tak erti buah ni, kita akan tuduh dia lah, mu ni salah dah ni, mu ada hajat, sepatutnya berdoalah kepada Allah. Kita akan panas serong lah ke dia, kita akan menyalahkan perbuatan dia lah, padahal kita tak tahu kedudukan dia ke mana. Ini tujuan kita mengaji ilmu ni. Jadi hati kita duk mari saka uduh semua lah. Duk saka uduh orang, memanglah hati kita ni buruk saka ni tak enak lagi. Maka sebab itu ilmu lah yang, pengetahuan lah yang mengurangkan buruk saka kita tu. Pengetahuan tentang sesuatu perkara itu. Banyak benda kita tolak, benda yang kita jahil, yang kita tak tahu. Ada dia ungkapkan annasu a'da'u ma jahilu. Manusia ni dia akan melawan, dia akan tolak, dia akan memusuhi apa yang dia tak tahu. Apa yang dia tak tahu. Itu walidnya macam itulah. Jadi kita kena mengaji, apa faham pun kena belajar lah. Apa saja ilmu pun, termasuk tasawuf pun. Jadi itu sebab pertama, kerana iktimad dia tu, keyakinan bulat dia tu terhadap takdir Allah, dan pandangan hati dia tu, zuk hatinya tupu situ, sehingga yang lain terlepas pandang dia, terlepas dari pandangan hati dia tu. Sebab tu dia jadi gitu, kerana dia duduk diam, kerana memandang ke situ, zuk hatinya kuat pandang situ, paut situ, ingatan dia tupu situ. Bahasa mudah. Yang kedua, washtighalan bizikrihi an mas'alatihi. Sebab kedua kata Syekh, kerana hati dia ni duk sibuk ingat kepada Allah Ta'ala, sehingga ingatan itu berlarut-larutan dan tak terasa atau terlupa daripada berdoa. Sebab itu, kerana galik asyik dia. Jadi apa yang disebut di sini, ada hadis Nabi, man syaghalahu zikri an mas'alati. Ada riwayat lain dia tambah lagi ada perkataan lain tambahnya, man syaghalahu zikri wa qiraatul qur'ani an mas'alati a'taituhu ma la utiya sa'ilin. Ataupun ada riwayat lain, a'taituhu afdala ma utiya sa'ilin. Sesiapa yang
ingat kepada Allah itu menyibukkan dirinya, galik asyik ingat kepada Allah, sehingga doa-doa ni kadang-kadang macam dia habis masa dengan ingat je, sehingga ruang doa tu seolah macam tertutup pada dia. Kadang-kadang dia ingat kepada Allah, asyik ingat kepada Allah, hatinya tu hidup dalam ingatan dengan Allah. Jadi riwayat ini disebut, sesiapa yang disibukkan oleh ingatannya terhadap Allah dan membaca Al-Quran, dan riwayat yang lain, aku akan berikan kepadanya yang paling afdal yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Yang ni aku akan beri ke dia ni, apa yang paling baik, paling afdal yang aku beri kepada orang-orang minta tu, aku beri ke dia juga. Ataupun riwayat lain sebut, aku beri kepada dia apa yang aku tidak beri kepada orang yang minta. Orang minta pun aku tak beri ni, tapi dia ni aku beri ke dia. Nak kabarnya apa? Bahawa Allah Ta'ala ni, orang yang dapat sesuatu benda ni tidak semestinya dengan cara minta. Tak semestinya dengan cara minta. Jadi apa yang berlaku kepada orang arif yang disebut dalam kalam hikmat ini, duduk situ. Dia tetap insya-Allah akan dapat kehendak dan hajat dia tu ditunaikan. Cuma cara yang dia lalu tu lain daripada cara orang biasa. Begitu. Begitu maksudnya. Sama jugalah kita ada hajat pergi minta dengan orang, minta orang nak beri, kadang-kadang tidak beri. Ada secara lagi kita pergi dalam keadaan kita ni memang nyata pada diri kita tanda-tanda berhajatnya. Kalau kita ni seorang yang lapar, kita khabar dia, aku lapar hari ni, lapar perut, aku lapar, berilah makanan aku sikit. Orang siang kita je beri. Secara lagi kita duduk depan dia ni, kita nampak kita ni dah urut ngokor, kata orang, dah urut mepeh. Orang tengok, orang tahu sudah dia, ni tak cukup makan ni, tak minta, tapi orang tahu, dia beri. Jadi minta boleh benda ni tidak mestinya dengan cara minta. Jadi nak beritahu bahawa apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ni, itulah kefahamannya. Jadi bagi sesetengah orang menganggap inilah tempat salahnya tasawuf, kerana mengajar ilmu supaya tidak berdoa, itu kesilapan faham yang sangat nyata. Tidak memahami situasi, tidak memahami perkara sebenar yang nak diberitahu oleh Syekh ini, dan tidak dapat menanggapi dalil-dalil yang menjadi landasan kepada apa yang disebut oleh Syekh Ibn Atta' ni. Mereka tak pernah, ahli tasawuf tak pernah ajar orang supaya jangan berdoa. Jangan. Dengan hati cuma dikabur, ada kadang tidak berdoa dalam keadaan tertentu, untuk golongan tertentu. Itulah yang perlu kita fahami. Jadi isu ini sudah berlarutan sejak dari dulu. Dan antara tuduhan sesetengah orang terhadap ajaran tasawuf Syekh Ibn Atta' ni, terutama yang berkait kitab hikam ni, ni kitab hikam ni banyak dugaan macam-macam lah. Begitulah, beginilah, nak aku anda lah. Jadi kita pun tak paksa orang nak mengaji. Orang nak mengaji, nak tahu, dia dengarlah, tak ambil sudahlah. Tapi nak kau berdugaan banyak pandangan orang, tinggilah sangat ilmu dia, tak betul lah, macam-macam ada. Masing-masing dengar sendirilah, lepas tu balik-balik fikirlah. Baik, Abu Hazim Ar-Radhi radhiyallahu anhu berkata, ini syarah yang didatangkan oleh alim ulama yang mensyarah kalam hikmat ni lah. Dia mendatangkan kata-kata Abu Hazim Ar-Radhi radhiyallahu anhu. Dia berkata, jika saya tidak diberi kesempatan berdoa, nescaya lebih berat bagiku daripada tidak diterima doaku. Jadi ni kata-kata Abu Hazim. Jadi dia kata kalau dia ni tidak dapat kesempatan untuk berdoa, tak ada ruang untuk berdoa, dan dia kata keadaan ini lebih berat bagi dia berbanding apa? Berbanding tidak diterimanya doa. Maksudnya ada dua perkara. Tidak diterima doa, satu hal, tidak ada kesempatan untuk berdoa. Jadi kita ni
yang utama pada kita, kalau doa kita tidak diterima, itu kita doa kita tidak diterima. Itulah maksudnya kehendak kita biar doa kita diterima lah, kehendak kitanya. Tapi Abu Hazim ni mungkin dia lain sikit keadaan dia, kerana mungkin dia duduk, dia terangkan apa yang disebut tadilah. Pada dia ni tidak diberi kesempatan berdoa tu, tak mengapa, tidak diberi kesempatan berdoa. Sebab apa? Mungkin duduk darjah tadilah. Kerana duduk pada kedudukan ini, pada dia itu menyerah urusan kepada Allah itu lebih utama mereka rasakan. Kalau dalam Al-Quran, orang Allah Ta'ala memberi seseorang ni selain daripada orang berdoa. Kalau kita tengok Al-Quran lah, orang yang mendapat pemberian Allah ni salah satunya orang berdoa. Dijanjikan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, akan kumustajabkan, akan kutunaikan. Jadi berdasarkan ayat ini, maka segolongan orang yang mendapat kurniaan Allah Ta'ala ni orang yang berdoa. Tapi ayat Al-Quran bukan satu ayat Al-Quran. Tengok pula ayat lain macam mana, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesiapa yang berserah bulat kepada Allah, Allah Ta'ala akan memenuhi keperluannya. Ini cara lain. Hajat ditunaikan juga, tapi cara lain. Hak tadi cara berdoa, hak ni cara tawakal. Dua-dua tu masyru'. Dua-dua tu ada dalil syarak mereka. Ini yang perlu kita fahami. Jadi orang dapat benda ni banyak cara. Ini salah satu. Cuma mungkin cara ni kalau orang tak mengaji ilmu tasawuf mungkin tak nampak lah, tak mengaji. Ataupun dia dijelaskan oleh orang yang mungkin tak tahu selok-belok ni, mungkin ulasan dia keliru lah. Maka sebab itu Abu Hazim kata macam tu. Kalau tidak diberi kesempatan berdoa pada dia, tidak menjadi masalah sangat. Kerana dia berada pada kedudukan tadi tu, orang yang mana hajatnya itu ditunaikan Allah dengan cara dia banyak berserah kepada Allah Ta'ala. Abul Qasim Al-Qushairi berkata, waktu itu berbeza-beza. Ini huraian daripada ulama tasawuf pula. Abul Qasim Al-Qushairi ni, kalau sebut nama ni dalam dunia tasawuf, boleh katakan kalau orang tu dia mengaji ilmu tasawuf, dia akan kenal nama ni lah, Abul Qasim Al-Qushairi. Dia ada menulis kitab yang sangat penting dalam tasawuf, namanya Al-Risalah Al-Qushairiyah. Jadi ini kata-kata dia. Apa dia kata? Waktu itu berbeza-beza keadaan manusia ni berbeza-beza. Ada kalanya lebih utama berdoa. Dalam keadaan-keadaan tertentu, berdoalah lebih utama bagi dia. Dalam keadaan tertentu. Jadi ahli tasawuf ni memberi kepelbagaian. Kita ni yang menyalahkan dia ni kerana tak tahu kepelbagaian tu. Pakai buah stikang. Pakai buah stikang lain daripada buah kita tu, tak betul belaka. Ini kadang-kadang penyakit kita hari ni lain daripada apa kita tahu, lain daripada apa yang kita mengaji. Tak boleh pakai, tak betul. Ini satu penyakit alim ulama hari ni. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada sikap seperti ini. Kadang-kadang apa yang kita kata tu salah satu dari pendapat, ada pendapat lain lagi. Orang yang alim ni dia akan jadi luas pandangan dia, kerana dia tahu dia bukan satu-satunya, dia salah satu. Salah satu. Ada kemungkinan pendapat yang lain daripada pendapat dia tu benar juga dan ada dalilnya. Dah boleh jadi ke gini? Boleh berlaku dalam syarak. Sebab tu timbul mazhab yang berbagai-bagai. Dalam fiqh pun berlaku. Mazhab fiqh ni banyak. Dan ada kelainan sikit-sikit kelainan tu. Kalau tak berlaku, semua mazhab standard je lah, sama je lah. Sama je lah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan sebagainya,
pada dasarnya banyak persamaan lah. Ada beberapa perkara yang kelainannya tu, dan kita kena hormat lah. Mazhab-mazhab ni muktabar, dan tasawuf pun macam tu. Jadi orang yang arif ni, orang yang alim ni, dia tak mudah menyalahkan. Dia belajar satu perkara, dia terima satu perkara, yang lain tu dia kena tengok dulu ada kemungkinan betul dan ada dalil dia. Itu orang yang alim zahir dan batin. Kalau dia alim zahir saja, dia je lah betul, orang lain tak pakai belaka. Ni orang alim lidah, tapi tidak alim hati dan jiwanya. Nak kenal situ. Orang alim hati dan jiwanya tak macam tu. Tapi kalau alim lidah dia tu, dia saja, hak lain serba tak kena. Nak tahu. Hari ni ada orang menolak kunut yang kita amalkan, yang diijtihadkan oleh Imam Syafi'i. Kalau tak boleh pakai, tak boleh berkunut, lah, tak ada masalah apa-apa. Tapi hak kita tak sedap dengarnya, dalil-dalil hak Imam Syafi'i pakai tu tak sah, tu kita tak berdengar. Banding Imam Syafi'i dengan orang hak kata gitu tu, air kaki pun tak ada. Air kaki pun tak ada. Tengok situ sudahlah, tak payah tengok dalam-dalam. Tengok bandingkan Imam Syafi'i dengan orang hak sebut gitu tu, air kaki pun tak ada. Kita secara mudahnya, akal yang sihatnya jauh lebih terima, lebih percaya ke Imam Syafi'i daripada yang berkata demikian itu. Kalau kita tak ambil berkunut pun, lah, tak payah berkunut lah. Itu masalah ikhtilaf di antara ulama. Hak saya nak kabarnya pattern alim hari ni, jadi lain daripada hak yang dia terima, hak yang dia pakai, nyakit. Jadi kita tak sedap dengar Imam Syafi'i hujah dia pakai tak sah. Padahal ulama dulu, benda ni sudah lama ikhtilaf ni, dan ulama-ulama menghormati ulama-ulama dulu. Hari ni timbul dalil dia pakai tu tak sahih, tak sah pula dah. Masya Allah. Kita adalah suara-suara gitunya. Nak khabar contoh alim hari ni. Kalau kita tak setuju pendapat orang pun, lah, pakailah pendapat sendiri. Tapi biarlah beradab sikit. Jangan sampai kita menilai alim ulama yang sudah diiktiraf oleh seluruh dunia, diiktiraf oleh ulama dahulu seperti itu. Waktu tu adab kita tak ada. Jadi sebab tu saya kata tadi tu, kalau nak banding antara dua tu, jauh orang terima Syafi'i lagi, air kaki pun tak bau. Kemudian ada pula orang kata, bila kita kata gitu, dia kata gini pula, dah ingat ke manusia ni maksum? Gitu pula dah. Kadang-kadang bila kita khabar gitu, bahawa kita lebih percaya kepada orang-orang ini berbanding dengan yang berkata yang bukan-bukan tadi tu, itu baik buah tu pula. Dah manusia ni maksum, pakai buah tu pula. Kita kata ginilah, maksum dan maksum tu mencermin atas muka mu sendiri pula. Bila mengata Imam Syafi'i dah maksum, kita tengok cermin atas muka kita ni pula. Dah kita lebih maksum dari Imam Syafi'i ke mana? Cermin tu kena tengok atas ni. Kita tengok hari ni banyak gitu, orang ni dah maksum lah, boleh ketik sebab dah maksum. Kita dah tengok cermin atas muka kita sendiri. Bila kita menolak pendapat orang tu, kita kata macam-macam, dan seolahnya kita berani menyalahkan dia atas dasar dah maksum. Kenapa tak tengok atas muka kita sendiri? Pendapat kita ni maksum ke? Hari ni timbul. Saya mula tak apalah melarat sikit, tak apalah. Kerana hari ni kita tengok adab hari ni. Adab pasal ini kau jadi, menjadi-jadi hari ni. Ini tu saya kata, ini orang alim lisan, tapi kalbunya itu pada kita tak ada ilmu alim tu. Jadi Abu Qasim Al-Qushairi berkata, waktu itu berbeza-beza.
Ehwal keadaan manusia berbeza-beza. Ada kalanya berdoalah lebih utama bagi dia, dan ada kalanya lebih baik diam, tidak berdoa. Ada waktu-waktunya keadaan dia tu lebih baik dia duduk diam. Jadi dua-dua ni sudah saya nyatakan dalil-dalilnya. Hak jenis berdoa pun ada dalil, hak jenis seruah bulat kepada Allah Ta'ala tu dengan bersuruh beringat kepada dia tu, itu ada dalil juga. Jadi nak tentukan kita nak pakai hak mana ni, tengoklah diri masing-masing. Kata Kushairi, tengok kadang, tengok kepada zauq yang kita rasai. Pada waktu kita rasa, kalau aku minta dengan Allah Ta'ala ni, aku rasa lebih terasa membudiah aku. Aku ni hamba-Mu ya Allah, bergantung kepadamu, berharap kepadamu. Engkaulah Tuhan tempat aku bermohon, tak ada tempat lain dah. Maka bila aku minta kepadamu ni, aku terasa kehambaan diriku. Pada waktu itu berdoa lebih baik. Berdoa lebih baik. Kerana itu lebih menyempurnakan ubudiyah, lebih menyempurnakan rasa kehambaan diri kita kepada Allah tu. Baik, ada kemungkinan seseorang tu akan mengalami ehwal yang lain, perasaan yang lain. Dia rasa Allah Ta'ala tahu belaka keadaan aku. Kita mari perasaan tu, Engkau tahu segala-galanya Allah, Engkau zahir dan batin aku, Engkau hatiku, semuanya Engkau tahu. Kita mari ingat dah situ. Dan semuanya itu sudah Engkau takdirkan. Dan di sebalik takdirmu itu ada rahmat-Mu. Di sebalik takdirmu itu ada hikmah kebijaksanaan-Mu. Dan aku ni sangat jahil. Aku tak tahu mana yang lebih baik untuk aku. Nanti kalau aku minta, aku tak tentu, aku belum tahu, aku tak pasti yang aku minta tu lebih baik untuk aku. Maka aku rasa lebih baik aku serah kamu ya Allah. Kalau dia mari gerak tu dalam hati dia, lebih baik dia serah kepada Allah Ta'ala. Jadi tasawuf memberi pedoman kita macam tu. Jadi dua-dua tu ada sandaran belaka. Suruh berdoa pun ada dalil, hak jenis diam bersuruh kepada Allah Ta'ala dan dia dapat cara tu pun ada dalil juga. Maka terserahlah, bergantung kepada keadaan masing-masing. Dah kita ni tak berasa pun, dua-dua tak ada belaka. Mana ni tak ada belaka ni. Hak kita hak pertama tak berasa, kedua tak berasa. Pakailah landasan umum kebanyakan orang, berdoa kepada Allah. Ambillah buah tu, tak ada apa-apa. Cuma jangan yang kita jelaskan ni, jangan sampai kita mudah menyalahkan apa yang nak diberitahu oleh ulama-ulama tasawuf dan kita mereka ni, biar kita faham dia tu. Tapi ada kena sudah sampai waktunya, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung kuliah ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.